أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأمين إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلاة وسلاما على من تركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فاللهم صل على سيدنا المصطفى والرسول المجتبى صلى الله عليه وعلى آله اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya marilah kita merafahkan rasa syukur, kita menzahirkan rasa syukur dan terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di atas hingga ke detik ini kita diberikan nikmat yang cukup banyak. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita beragama dengan agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nikmat sampai hari ini lagi dalam keadaan kita diuji dengan penyakit, bala, bencana dan sebagainya, Allah masih memberikan kita kesihatan. Alhamdulillah. Nikmat isu politik yang berlaku dalam negara kita tak berlaku seperti mana di luar negara. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang walaupun kita ini tidaklah memahami Islam seperti mana fahamnya orang Arab dengan bahasa Arab, tapi Allah bagi suatu perangai yang cukup baik kepada bangsa kita, juga orang negara kita ini yang duduk dalam keadaan penuh ketenangan. Sehingga kita boleh membicarakan tentang ilmu, kita boleh berzikir kepada Allah, kita boleh berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita boleh terus mencari jalan untuk kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dipanggil dengan kematian ataupun Allah Subhanahu wa taala tamatkan riwayat kita dengan datangnya bala, bencana, kiamat dan sebagainya. Maka kita bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala nikmat boleh mendengar ilmu, menghadiri majlis ilmu, kerana ilmulah jalan untuk kita pergi kepada Allah, untuk kita ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa ilmu ini, maka selawatlah kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak gaduh, tak perlulah kita nak tunggu hari Jumaat khatib naik mimbar sebut ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah berselawat. Maksudnya apa? Allah memberi rahmat dan kasih sayangnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malaikat berselawat, maksudnya apa? Maksudnya malaikat meminta keampunan ke atas Nabi untuk Allah mengampunkan. Dan juga kita berselawat. Kerana apa? Kita mendoakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita berselawat sahaja, yakni berdoa meminta kepada Allah untuk memberikan kedudukan maqam yang tinggi untuk Rasulullah, automatik Rasulullah akan jawab balik selawat dan salam kita. Kita kadang jumpa orang tengah jalan bagi salam, orang buat tak tahu, tapi Rasulullah tak duduk di kawasan kita duduk ini. Rasulullah tak ada pun depan kita, tapi bila kita berselawat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambut dan jawab balik. Berapa kali kita ulang? 1000 kali. 1000 kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ucapkan selawat kepada kita.
Jadi banyakkanlah berselawat tanda cinta kita. Juga kita duduk terus di atas jalan ataupun manhaj yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sambung bacaan kitab kita, kitab At-Taqriratus Sadidah fil Masailil Mufidah fi qismin al-ahwal asy-syakhsiyah. Kitab Taqrirat As-Sadidah yang membincangkan pada bahagian ahwal syakhsiyah ataupun bab pernikahan yang dikarang oleh guru kami yang mulia Syekh Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad Al-Kaf, hafizahullah taala. Moga-moga Allah jaga lindung Syekh yang ketika ini duduk di Madinah Al-Munawwarah untuk kita ambil manfaat. Wa nafa'ana bi'ulumihi, kita ambil manfaat daripada semua ilmu-ilmu Syekh, dan juga kita ambil manfaat wa bi'ulama as-salihin, daripada seluruh ulama salih, untuk sebagai pedoman kita di dunia dan juga sebagai pegangan juga yang menyelamatkan kita di akhirat nanti. Amin. Kita sambung bab yang seterusnya. Sebelum dia nak masuk kepada bab nikah, dia ada bab-bab muqaddimah yang nak cerita benda-benda yang perlu berkaitan. Macam kita nak semayang, maka semayang je lah, wa aqimus salah. Tapi nak semayang dia ada la salata liman la wudu'a. Tak jadi semayang, tak sah, tak kira sebagai sembahyang barang siapa yang tak berwudu. Maka wudu wajib tak? Tak wajib. Tapi kerana nak semayang maghrib tadi, maka wudu yang tuan-tuan muslimin dan muslimat ambil jadi wajib. Maka wajib tak mengaji pasal wudu? Tak wajib. Selagi mana untuk tujuan yang bukan tujuan semayang. Maknanya tak wajib tak? Tak wajib. Tapi kerana kita nak semayang, kena mengajilah bab wudu. Kalau tidak, macam mana kita nak semayang? Nak mengaji bab wudu, kena kenal ayat, kena kenal taharah, kena kenal cara nak mengangkat hadas dan sebagainya. Maka begitulah nak masuk bab nikah ini, bab perkahwinan ini, dia ada muqaddimah dia. Mula-mula kita cerita dulu pasal ta'arif. Lepas tu dia masuk pula pernikahan ini. Ada pernikahan yang satu yang akan dicerita panjang, dan juga disebut yang kita syarahkan sebelum ini, bab poligami ataupun ta'addud zaujat, berbilang-bilang isteri. Kita telah bincangkan satu persatu hikmahnya, hukumnya ada banyak. Bukan mudah sunnah Rasulullah, tapi hukumnya harus sahaja. Maka kita sampai dalam bab yang seterusnya, bab ahkamun nazar, bab melihat. Apa pula punca nak baca bab melihat? Kenapa pula dikarang ditulis bab melihat? Kerana nak diceritakan bab untuk bertunang. Kerana apa? Disunatkan untuk bertunang sebelum berkahwin. Apa kerja tunang ini? Tunang ini sebagai jalan utama nak kenal. Maka nak kenal, nak apa? Nak kena tengok muka. Bila nak kena tengok muka, nak kena tengok tapak tangan. Sama ada orang lelaki tengok orang perempuan tengok orang lelaki, maka perlu ada hukum hakamnya. Bukan nak tengok buka semua, tak boleh. Dia ada panduannya. Bukan kerana saya nak berkahwin saya boleh tengok. Tak. Dia mesti ada panduan. Macam kita nak berwuduk, payah apa? Korek sungai ke korek apa lepas ni, terjun ramai-ramai keluar, terjun. Sah tak? Sah tu kalau ada niat. Maka diceritakan, diajarkan satu persatu. Maka begitulah juga dalam bab perkahwinan. Sementara kita nak masuk, maka yang pertama disebutkan oleh fadilatul syekh kita ini, dia kesebut nazaru ar-rajuli ila imraati ala sittati adrub. Ada 6 pecahan dalam bab seorang lelaki memandang kepada orang perempuan. Yang pertama, al-awwalu nazaru ar-rajuli ila imraati al-ajnabiyyati li ghairi hajah. Memandang, seorang lelaki memandang kepada orang perempuan yang ajnabi, perempuan yang asing, yang bukan mahram, yang bukan isteri, yang bukan yang mana kita akan bincang pandangan-pandangan lain, wanita-wanita lain. Maknanya perempuan ini asing. Bukan orang warga asing tak.
Perempuan ini asing, maknanya apa? Dia bukan mahram. Dia tidak boleh dikahwini. Dia juga bukan saudara yang juga seibu, sebapa dan sebagainya. Maknanya dia ni asing. Bila asing, ada hukum-hukum di bawahnya. Maka asasnya dia sebut yahrumu an-nazaru li ayyi juz'in min badaniha. Secara asasnya haram memandang mana-mana bahagian daripada badan wanita tersebut, walau min ghairi syahwatin aw khaufin fitnatin, walaupun tak ada syahwat. Tak ada syahwat, maksudnya tak rasa apa. Apa dia maksud syahwat? Bi ay yatalazzaza bin nazar. Dia akan rasa seronok, rasa sedap, rasa indah, yang semua orang ada perasaan itu. Maknanya bila rasa seronok, tengok-tengok tu orang tahu sebut renyih, maknanya tu seronok tengok, meleleh ayat dia, tu lagi lebih lah. Maknanya apa? Walaupun tak ada perasaan, tak ada, saya tak rasa apa, tak boleh. Au khaufi fitnatin, walaupun tak takut orang kata apa-apa, tak ada isu apa. Saya duduk dalam surau ini berdua pada pukul 3 petang, tak ada orang main surau ini. Duduk di depan, tiba-tiba ada seorang perempuan masuk, kita pun pandang. Tak ada masalah. CCTV pun saya dah tutup tadi, contohlah. Tak ada isu apa, tak ada apa akan berbangkit. Tak boleh juga. Kerana apa? Dia tidak membenarkan walau mana-mana bahagian daripada badan wanita tersebut ala sahih. Inilah pendapat yang paling diterima sekali dalam mazhab kita. Cuma ada sebahagian pendapat menyebutkan beri pengecualian ataupun tidaklah diharamkan ketika memandang wajah ataupun dua tapak tangan. Ketika mana tiada syahwat dan tiada fitnah. Tapi kalau ada syahwat, ada fitnah, pandang tudung pun tak boleh, pandang kasut pun tak boleh. Ini cerita dia waktu tak ada syahwat, tak ada fitnah. Tak ada syahwat ini bukan sebut di mulut, saya tak rasa apa dah. Sendiri yang rasa, sendiri yang akan ditanya dan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulut kata tidak, tapi dalam hati berbuak-buak. Itu cerita dia. Kita bagi hukum, kita bagi ilmu untuk semua orang. Semua orang faham. Nanti dia tahu masa mana dia rasa syahwat, masa mana dia tak rasa apa-apa. Ada terdapat beberapa persoalan, lebih kurang 7 persoalan yang penting dalam perkara ini. Yang pertama dia sebut haisu haruman nazaru harumal masu. Kerana diharamkan untuk memandang, maka diharamkan lagi untuk menyentuh ataupun memegang. Kita sebutlah dulu bulan yang lalu, haram itu apa? Sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala ataupun syarak melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun persepakatan ulama dan sebagainya, syariat kita ini, hukum hakam dan sebagainya, dia larang kita buat. Kalau kita buat juga akan dibalas dengan api neraka. Kena azab kubur ke, azab di padang mahsyar ke, apa-apa azab dia kena azab. Ataupun dilaknat, disebut benda ini akan dilaknat oleh Allah, akan dilaknat oleh Rasulullah, maka itulah benda yang namanya haram. Bila dia tak bagi, dan bukan tak bagi saja-saja, ada undang-undang ataupun benda yang akan terkena kepada kita. Tak kena azab, contoh dia kata kena hudud, kena qisas, kena bayar dia. Maka maknanya dia tak bagi dan juga dia ada benda yang menguatkan larangan tersebut, maka haram.
Yang kedua, masalah dalam bab yang kita sebut tadi, seorang lelaki memandang seorang wanita yang asing. Masalah yang kedua yang dia kata perlu kita teliti, dia kata yahrumun nazaru ila kulli ma la yajuzu al-istimta'u bihi walau jamal ka an yanzura ila hajarin bi syahwah. Dia kata hukumnya haram memandang kepada sesuatu yang tak boleh kita bersedap-sedap ataupun istimta' dengannya, walaupun itu adalah sebahagian daripada jamak. Jamak ni apa? Contohnya macam batu, traffic light, pokok nyok, pokok durian, aircon, kayu meja. Boleh dah pandang? Tak ada masalah nak pandang. Tapi ada orang dia pandang kursi, dia nampak benda lain sampai bersyahwat. Kita kadang pelik lah, tidak pelik. Tapi kadang-kadang orang ada penyakit, halusinasi ke, dia bayangan macam-macam. Bila dia bayang macam-macam, tak boleh. Kalau kita orang normal, kita tahulah diri kita. Pandang kipas, nampak kipas, kita tak nampak benda lain, tak boleh naikkan syahwat kita. Maka kita pandang, tak ada masalah, tak ada jadi hukum apa harus. Tapi kerana ada orang yang mungkin ada penyakit, ataupun dia cari penyakit, dia tengok kipas, dia nampak benda lain, dia seronok macam mana kita tengok isteri. Allahu Akbar. Maka hukumnya haram. Walau kipas-kipas ya, itu asasnya, tak kira. Yang seterusnya, hukum memandang kepada amrah. Jangan paksa saya sebut nama dalam bab ni. Hukum memandang kepada lelaki yang macam perempuan, bukan pondan, bukan maknya, bukan. Amrah ni apa dia? Amrah ni lelaki yang tak ada bulu, muka licin. Amrah, muka licin. Muka ni kalau tengok, Allah jernihnya muka, licin, tak ada apa. Janggut tak ada, misai tak ada, sideburn tak tumbuh, dia tumbuh. Tak, kira muka dia licin. Bisa jumpa tak? Bisa. Kerap kita jumpa lelaki tak ada apa. Dia ini hukumnya apa? Dia juga ada hukum yang khusus. Ini bukan maknya lagi, dia tak cerita maknya hak tu dia memang menyerupai perempuan. Ini tak menyerupai perempuan, pakai baju lelaki, pakai jubah macam kita pakai kepiah, cuma muka dia Allah berkilat, berseri-seri orang lelaki. Maka hukumnya dia kata sekiranya takut kepada fitnah dengan apabila memandang kepadanya, ataupun memandangnya menimbulkan syahwat, hukumnya haram. Ketika mana tidak takut difitnah ataupun didatangi fitnah, ataupun tidak akan berlaku timbulnya syahwat, maka harus memandangnya seperti kita pandang kawan kita, pandang siapa-siapa sahaja. Amrah. Ini penting tak? Penting. Ini yang kes duk berlaku di asrama. Kes yang duk berlaku di asrama, muka licin, kawan-kawan buat macam-macam. Kita anggap Allah. Bila kita dengar mengaji benda ni, kita rasa nak tergelak. Saya pun tergelak dulu. Tapi benda ini benda yang serius. Sebab itu Islam dah ajak kita, kalau rasa tengok rasa lain macam, jangan pandang, walaupun itu lelaki. Kerana apa? Walaupun kerana bila dia amrah, dia ada hukum yang amrah, hukum yang khusus. Jadi tak boleh. Jadi dia asrama ni, asrama banyak kes. Sama ada orang tahu ataupun orang tak tahu, selalunya memang berlampau kes. Tambah-tambah zaman ni makin menjadi-jadi. Kawan, cikgu buat macam-macam. Maka semua orang kena tahu hukum ini secara ilmu, secara mendalam. Maknanya apa? Tak boleh kita rasa nak pandang ni lelaki, tak ada masalah, tak boleh. Mungkin kalau guru-guru ataupun siapa ada anak, rasa anak dia ni mungkin kategori amrah, kita nak buat macam mana? Bukan kita yang bentukkan muka dia dalam perut isteri kita. Dia main keluar macam tu, umur 17, umur 16, apa muka macam budak, muka macam baby.
Jadi kita kena beritahu dekat guru, kat warden ke apa dia, ke anak saya ni kena khusus lah. Jangan duduk letak dalam dom hak dengan laki-laki apa semua. Kena tengok ada khusus dia dan sebagainya. Anak apa? Bimbang. Macam-macam yang berlaku hari ini. Yang seterusnya, ada cerita umrah ni juga. Jangan buat main. Imam Malik, Imam Darul Hijrah, Imam Negeri Madinah, dia mengajar. Depan dia ada seorang muka macam amrah. Muka amrah ya? Orang amrah, budak yang ada ciri-ciri amrah. Dia suruh duduk belakang. Duduk belakang. Dia tak mau pandang. Kenapa? Tak boleh. Amrah ni leh. Bukan kerana Imam Malik dia tengok dia rasa lain dah. Tapi nak bagi tahu khususnya amrah ni tak boleh buat main. Duduk belakang. Duduk belakang tempat guru mengajar supaya orang tak pandang. Imam Malik pun tak pandang, siapa pun tak pandang. Kalau tidak, jenuh nak pandang budak tu tak mengaji. Contoh. Tapi maknanya benda ni benda yang bukanlah benda yang mainan. Yang seterusnya, dihalalkan pandangan seorang lelaki kepada seorang lelaki yang lain. Seorang perempuan dihalalkan untuk memandang perempuan yang lain. Saling memandang dengan syarat tidak ada syahwat, melainkan di antara pusat hingga lutut maka diharamkan walaupun tanpa syahwat. Orang lelaki pakai seluar pendek pergi kolam renang, air terjun, pakai seluar nampak paha, boleh tak? Tak boleh. Orang lelaki tak ada orang nak teringin dah. Teringin tak teringin itu isu nombor 2. Isu yang pertama itu adalah aurah. Keluar nak siram pokok, laki sama laki tak ada masalah, tak boleh. Kalau dia kata lutut sampai ke pusat, tutuplah bahagian tersebut, kerana itu adalah aurah. Siapa buka, walaupun semua yang tengok tak rasa apa. Tengok lagi geli geleman, contohlah. Tengok-tengok Allah geli. Dosa tak? Tetap dia akan dapat balasan kerana tidak menutup aurat. Walaupun orang tengok geli, tak, dia tetap kena tutup. Melainkan ada benda-benda yang lain yang kita akan yang dia sebut dalam ni nanti. Melihat untuk pengajian ataupun bertujuan untuk dalam hal pendidikan, maka hukumnya adalah harus memandang untuk tujuan pendidikan, sama ada daripada perempuan ataupun orang lelaki, boleh, walaupun bukanlah ilmu yang wajib, bukanlah ilmu yang fardu ain, ilmu yang fardu, ilmu apa, ilmu perubatan, ilmu sekarang ni contoh pergi mengaji untuk pomen kereta, yang ajak orang perempuan, boleh tak pandang? Boleh. Kenapa? Walaupun wajib tak? Kalau wajib satu-satu ilmu ini mestilah, kalau fardu ain semua dikira wajib. Kalau fardu kifayah, kalau ada seorang yang buat ataupun sebahagian yang buat, orang lain tak perlu dah pergi mengaji. Contohlah ada 20 orang dah mengaji bidang perubatan, fardu kifayah tak? Fardu kifayah untuk perubatan, untuk ubat penyakit orang. Maka orang yang selebihnya yang pergi ngaji juga bidang perubatan, tak wajib kepadanya untuk belajar. Tapi dia juga harus, kerana apa-apa tujuan taklim ilmu yang dibenarkan, maka tak ada masalah. Tapi kalau ilmu yang tidak dibenarkan, ini cerita lain. Ilmu sihir, ilmu yang menyesatkan orang, ilmu bagi cerai anak bini, isteri laki bini, suami isteri orang, itu ilmu yang diharamkan. Bukan takat tengok, pergi mengaji pun tak boleh. Ilmu sihir dan ilmu-ilmu yang diharamkan. Yang seterusnya disebutkan di sini, semua perkara yang diharamkan untuk memandangnya ketika bersambung, maka haramlah juga memandang ketika tidak lagi bersambung ataupun terputus. Maka diharamkan untuk memandang rambut bagi orang yang kita haram memandangnya, ataupun memandang kuku bagi orang yang kita haram memandangnya, ketika mana dia walaupun dalam keadaan terputus. Tak boleh kita tahu pergi saja salon orang perempuan tengok rambut lama-lama, tak boleh.
Kalau kita tak tahu yang mana rambut, okeylah isteri kita pergi kerat, pergi potong rambut kat situ, kita haruslah tengok walaupun terputus. Tapi mungkin ada hak orang lain, maka tak boleh. Iza istama'al halal wal haram, huwa al haram. Kalau bergabung antara halal dan haram, maka dia jadi haram. Yang seterusnya, diharamkan memandang seorang wanita yang bukan Islam. Tidak boleh dia memandang kepada aurat perempuan Islam. Tidak boleh. Aurat ni apa dia? Seluruh badan kecuali muka dan tapak tangan. Maka seorang wanita yang bukan Islam tidak boleh memandang wanita ataupun aurat wanita Islam. Tak boleh, kecuali disebut wahia ma la yabdu 'indal mihna wa kecuali benda yang tak boleh. Contohnya lah, zaman sekarang orang sewa rumah campur perempuan sama perempuan tu boleh cerita lagi lah. Ada juga campur lelaki perempuan. Ada satu bilik lelaki bini, bilik yang kedua perempuan saja, bilik yang ketiga lelaki saja. Ada tak? Berlambak banyak. Tapi contoh hal tu memang pening kepala lah. Tapi hak ceritanya satu rumah semua perempuan. Kebetulan dalam satu rumah ataupun satu bilik share sekali dengan wanita yang bukan Islam, maka kena tutup tak? Kena tutup aurat, kecuali benda yang susah. Macam mana? Rambut payah. Orang perempuan 24 jam nak pakai tudung, berkuat kepala, pening kepala. 2 hari pindah daripada rumah sewa tersebut. Tangan, selok makan, pergi tandah, basuh pinggan mangkuk. Takkan kalau ada perempuan ni dandan tarik, sudah basuh pinggan lencun sampai ke sini. Tak boleh lah. Susah, payah. Maka benda-benda yang susah untuk ditutup ketika duduk sekali, ketika contohlah ada persatuan penduduk buat majlis ramai-ramai, orang perempuan duduk satu tempat tertutup, maka orang perempuan nak tutup tangan ini, payah jugalah, duk basuh pinggan apa semua sekali. Maka tidaklah disusahkan sampai ke tahap itu. Maknanya hukum dia berbeza orang wanita Islam dengan wanita yang bukan Islam. Tapi dalam keadaan bila duduk sekali ataupun dalam keadaan-keadaan yang payah, susah, maka benda-benda yang susah nak tutup, contoh apa lagi, kaki nak pakai stokin, jadi payah jugalah. Nak pakai tangan ini, rambut dan sebagainya. Yang lain baju seluar payah. Tu peliklah kata baju seluar payah, kerana tak ada orang akan kata payah. Benda itu benda yang biasa semua orang pakai. Dia sebut di sini, yang disebutkan di atas tadi kebanyakannya hukum memandang bagi lelaki kepada wanita. Apa pula hukum memandang bagi wanita terhadap lelaki? Maka kata Syekh, fihi khilafun, ada khilaf. Maka di sisi Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala disebut seperti mana diharamkan memandang seorang lelaki kepada seorang wanita dalam perkara-perkara yang kita sebutkan tadi, fayahrumu nazaruha ilaihi, maka diharam juga orang perempuan untuk memandang orang lelaki bisyahwatin au biduni syahwah, sama ada dengan perasaan yang seronok, yang suka, ataupun yang tanpa perasaan syahwat. Namun di sisi Imam Ar-Rafi'i, dia kata harus untuk memandang orang perempuan, nak pandang kepada lelaki, melainkan antara lutut dan pusat tak boleh, bisyarti, dengan syarat. Syarat yang pertama, selamat daripada fitnah. Tak ada orang bertikai. Apa dia yang hendak tengok laki orang? Fitnah. Apa dia yang hendak tengok TV pelakon tu sampai terjeling-jeling mata, tengok Hindustan, tengok Korea sampai terbolak mata. Orang kata, ya Allah Akbar, menikah dah. Jangan bagi orang benda-benda menimbulkan fitnah. Wa alla yakuna bi syahwatin, ataupun apatah lagi dengan syahwat. Tengok orang lalu, tengok kadang-kadang orang perempuan muda-muda yang sudah lanjut usia, tua marah, lanjut usia pergi gimnasium, campur laki perempuan. Kadang-kadang orang lelaki
Dia tak main mengaji dengan kita, dia tak buka baju, pakai seluar pendek saja, maka kita orang perempuan pergi boleh tak? Dia tak ada masalah. Tapi jagalah pandangan, selamat daripada fitnah, dan juga selamat daripada ada syahwat. Kalau ada gimnasium ataupun tempat beriadah untuk khusus untuk wanita, alhamdulillah. Kalau tak ada, tak apa, kita jagalah batas-batasan yang kita sebutkan tadi. Hukum untuk kanak-kanak lelaki pula berbeza. Yang pertama, tadi kita sebut pandangan lelaki kepada wanita. Sekarang ini, dan juga pandangan wanita terhadap lelaki. Dua-duanya yang asing. Ada juga hukum yang khusus untuk kanak-kanak lelaki. Dan kanak-kanak lelaki dibahagikan kepada dua. Yang pertama, as-sabi al-murahik. Yang kedua, as-sabi ghairal murahik. Apa maksud sabi? Kanak-kanak lelaki yang murahik. Kanak-kanak lelaki yang murahik ini adalah yang dekat dengan umur. Biasanya kanak-kanak bermimpi kali pertama baligh, ataupun kalau dia standard kita pakai umur 15 tahun. Kerana orang lelaki ditentukan dua cara untuk tahu dia ini baligh ataupun belum. Daripada zaman kanak-kanak sehingga umur 15 tahun, dalam tempoh ketika itu kalau dia bermimpi mimpi yang membawa kepada keluarnya mani, maka dia sudah dianggap baligh, maka terpakailah hukum lelaki baligh kepadanya. Ataupun sampai ke umur 15 tahun tak baligh-baligh ataupun tak bermimpi, maka automatik kita kata kamu sudah baligh. Saya tak pernah mimpi walaupun sekali. Tak kira mimpi tak mimpi, tetap kita kata baligh. Ataupun tak mimpi, dia keluar sendiri, dia usahakan hingga keluar. Tak mimpi, tak 15 tahun juga sudah dianggap baligh. Tapi umur 15 tahun adalah had yang terakhir. Kita bukan bagi peluang dia mimpi ni dia main sendiri. Maknanya sampai 15 tahun mimpi dah lagi, tak mimpi, maka sudah baligh. Kamu ambil hukum lelaki dewasa. Maka kanak-kanak yang murahik, yang dekat dengan zaman orang bermimpi, maknanya waktu-waktu tempoh-tempoh umur orang mimpi, ataupun dekat dengan umur 15 tahun, maka hukumnya apa? Hukumnya seperti lelaki yang baligh. Contohlah lebih kurang dekat dalam setahun, ataupun ikut uruf. Maknanya lelaki yang dia ni nampak dekat-dekat ni, umur kita orang Melayu ni dekat-dekat ni dah baligh dah ni umur ni, maka dia ambil hukum orang yang baligh, maka diharamkanlah ke atas walinya untuk membenarkan dia memandang seperti mana hukum-hukum memandang yang kita sebutkan tadi. Dan juga haram kepada wanita, haram untuk kita mendedahkan wanita kepadanya. Tak boleh kita tarik anak lelaki yang murahik, yang dekat-dekat dengan umur baligh, masuk tempat orang perempuan tukar telekung, masuk tempat wuduk orang perempuan, pergi tempat orang perempuan. Kadang-kadang majlis dia asing, tak boleh. Dekat ini dia umur berapa ni? 14 tahun. Tak boleh masuk dah. Ini dekat-dekat ni tak boleh dah. Tempat orang perempuan dia dah seperti orang yang baligh dah, tak boleh. Maknanya tak boleh wanita mendedahkan kepadanya, dia juga tak boleh melihat seperti mana orang dewasa. Adapun hukum bayi yang belum murahik, yang belum sampai dekat, tak dekat pun lagi dengan umur baligh, dia tak baligh dan dia juga belum dekat dengan umur baligh ataupun kebiasaan umur orang bermimpi, maka dia ada 3 pecahan. Pecahan yang pertama, kalau yang pertama, in kana yaqdiru ala hikayati ma yarahu bi syahwatin fahuwa kal baligh wal murahi. Sekiranya budak ni umur baru 9 tahun, 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun,
Dia ini jauh lagi daripada umur orang bermimpi ataupun umur orang baligh. Tapi dia mampu menceritakan apa yang dipandangnya. Yang ni dia pandang perempuan dengan syahwat. Maka dia seperti orang yang baligh dan orang yang murahid. Yang ni pun diharamkan untuk diperlihatkan wanita kepadanya dan juga dia haram memandang. Maksudnya apa? Dia boleh tengok orang perempuan, dia boleh describe ataupun dia boleh perincikan macam orang dewasa perincikan. Cerita dengan penuh seronok dan bersyahwat. Maka hukumnya baligh. Maknanya dia dah reti, dia dah pandai. Yang kedua, sekiranya dia mampu untuk menceritakan apa yang dipandangnya, tetapi tanpa syahwat, dia tak faham pun. Dia faham wanita ataupun apa-apa benda-benda yang syahwat, tapi dia tak faham apa yang dia tidak rasa syahwat. Dia cerita macam budak-budak. Dia sebut perkataan-perkataan yang kalau orang tua sebut, pelik bunyi ni. Ni syahwat ke apa ni. Tapi dia ni sebut dia tak ada rasa apa. Kita pun tahu dia ni sebut ni tak tahu apa ni. Maka dia ini seperti orang yang mahram. Apa hukum orang mahram? Dia boleh memandang kecuali pusat hingga ke lutut. Itu bagi kanak-kanak yang jauh daripada umur baligh, dia boleh memandang, boleh perincikan benda-benda yang berkaitan dengan syahwat, sama ada wanita ataupun perlakuan-perlakuan syahwat, tapi dia tak ada syahwat. Maka dia seperti orang mahram. Maknanya tak boleh memandang daripada lutut sampai ke pusat. Yang ketiga, sekiranya dia ini tidak mampu menceritakan apa yang dipandangnya, dia tak faham apa, kanak-kanak, dia masuk orang perempuan, dia tak faham dunia apa. Dia tak faham. Fahuwa kal'adam. Dia ni macam tak wujud. Maka orang perempuan boleh buka aurat depan dia, dia tak faham apa. Dan dia tidak ada masalah dalam isu memandang. Kenapa? Dia ini contohnya umur, apa dia ke bawah, umur 7-8 tahun ke bawah lah. Tapi hari ni macam-macam ke. Darjah 1 kena faham lah. Jadi kita pergi tengoklah dia ni faham ke tidak. Tak kira lah umur dah berapa. Darjah 1 kadang-kadang buat hubungan seksual di sekolah. Allahu Akbar. Apa kita nak buat? Maka selama ni mak ayah dia kata tak apa, budak lagi. Rupanya dia dah faham. Bila dia dah faham, dia ada hukumnya. Tak kira Allah baru 7 tahun, ada apa, tak ada apa lagi. Ada apa, tak ada apa. Bila dia dah boleh menceritakan, dia ada hukum-hukum seperti mana yang kita sebutkan tadi. Maka dari sudut prevention ataupun Islam ni daripada awal lagi dia dah ajarkan kita bagaimana cara untuk menghindarkan benda-benda yang berlaku pada hari ini. Hukum kanak-kanak perempuan pula, in kanat tushtaha fahiya kal baligh wa in kanat saghiratan la tushtaha fayahillu an-nazaru ilaiha illa al-faraj fayahrum. Dia sebut sekiranya kanak-kanak perempuan apabila dipandang kepadanya ini akan membawa kepada bersyahwat. Dia kanak-kanak umur 7 tahun, tapi macam orang dewasa, orang lelaki pandang rasa lain. Dan dia ini seperti wanita yang dah baligh. Mungkin kerana dia ini ada sudut keturunan, tumbesarannya lain daripada kanak-kanak yang umur dengannya. Kalau kita tengok orang Arab dengan orang Melayu, beza. Umur 7 tahun orang Arab, umur 7 tahun orang Melayu sudah berbeza-beza. Maka hukum juga berbeza-beza. Sekiranya akan menimbulkan syahwat daripadanya, maka haramlah memandangnya. Sekiranya dia kecil dan tidak menimbulkan syahwat, maka hukum memandangnya adalah harus, tidak diharamkan. Sekiranya tidak ada syahwat dan tidak ada fitnah, melainkan, saya habis sikit baru kita berhenti azan kerana bab penting, melainkan bahagian kemaluannya haram. Bermula daripada dia bayi sampailah umur berapa pun, hukumnya haram. Jadi saya nak pesan kepada ibu-ibu dan ayah-ayah yang ada anak kecil, kadang-kadang tak dan kita bagi pakai dia seluar, dia lari cocok-cocok keluar. Pergi ruang tamu orang penuh.
Di luar tak boleh kita piak. Memang kena bagi pakai elok dulu. Kadang-kadang orang balik kampung ramai-ramai payah nak mandi di tandas, buka paip di luar pergi mandi tak pakai apa. Haram membuka, menayangkan bahagian kemaluan kanak-kanak, terutamanya perempuan. Hatta disebutkan oleh pengarang ini, dia sebut hatta ayah pun tak ada sebab tak boleh pandang. Tak ada sebab boleh tak, mak dah ada basuh, boleh basuh semua, ayah boleh buat kerja lain, teruskan bagi kamu. Tak ada masalah apa. Kalau terpaksa, maka dalam keadaan darurat dan sebagainya baru boleh. Tapi hukumnya asalnya tak boleh. Kadang-kadang kita tengok buka paip bagi cucu, bagi anak mandi di luar, tak boleh. Allah budak rasa apa? Tak boleh. Hukumnya haram. Ini hukum. Bukan kita kata takkan orang nak terasa. Laki hak tengok tu lah gatai. Gatai tak gatai, dia salah undang-undang. Dia salah memandang, hukumnya haram dia memandang. Tapi orang hak pergi buka pun ada hukumnya. Dia baik, dia tak boleh tutup. Maka ibunya, neneknya, orang yang menguruskannya lah kena menjaga auratnya. Walau Allah, budak baru beranak kemarin. Ya, baru beranak kemarin. Okey, kita baca macam-macam dah dalam surat khabar. Okey, kita berhenti azan dulu. Teruskan. Okey. Yang kedua, kita sambung sikit lagi. InsyaAllah kita sambung sikit lagi. Memandang kepada orang yang tidak memandang kepada orang yang diharuskan untuk beristimtah, ataupun untuk kita bersedap-sedap, ataupun boleh kita diharuskan untuk bersama dengannya, sama ada seperti isteri ataupun amah ataupun hamba perempuan. Orang gaji perempuan tak kira, jangan buat pasal. Hanya isteri sahaja pada zaman ini. Maka fayajuzu an yanzura minhuma ma syaa duna istisna. Maka tidaklah, secara asasnya tidaklah diharamkan untuk maknanya tak boleh tengok, tak ada isu, tak boleh tengok. Semua boleh tengok, sama ada suami kepada isteri, isteri kepada suami. Sehingga kan setelah mati ataupun menemui ajal, maka boleh memandang tanpa syahwat di antara pusat hingga ke lutut. Walaupun sebahagiannya mengatakan tidak boleh memandang kepada kemaluan, itu hanyalah makruh sahaja, asasnya tidaklah diharamkan. Adapun sebahagian ulama tidak memakruhkan ataupun melarang untuk memandang. Dia kata hanyalah makruh ketika mana tidak ada hajah, tidak ada keperluan. Sekiranya ada keperluan untuk memandang, maka tidaklah makruh. Yang ketiga, pandangan kepada orang-orang yang termasuk dalam kelompok mahram kita, maka hukumnya harus memandang selain daripada lutut hingga ke pusat, dan juga tidak membawa kepada syahwat bahagian lain, dan juga tidak bawa kepada fitnah. Namun begitu diharamkan tanpa sebab, tanpa hajah untuk menyentuh apa yang diharuskan memandang daripada orang-orang yang dikategorikan dalam golongan mahram, seperti menyentuh perut saudara perempuan, ataupun menyentuh kakinya, maka tidak diharamkan ketika mana tidak ada keperluan. Kalau dia jatuh sakit terpaksa angkat, maka tidaklah ada isu. Yang keempat ni panjang. Kita nak sambung lah, kita nak berhenti dulu. Apa dia? Sikit lagi. Sambung ke berhenti? Berhenti. Jadi kita berhentilah dulu. Sebab sungguh, sebab kita main bukan kita nak seronok ceramah, kita nak semua orang dapat ilmu. Kalau berhenti tak apa, kita boleh sambung yang akan datang, asalkan apa yang kita dengar kita beramal. Itulah yang kita akan ditanya. Dia tak suruh kita mengaji
berlombok, tapi satu pun kita tak beramal. Moga-moga perhimpunan kita pada malam ini membawa kepada keberkatan, juga membawa kepada beratnya mizan timbangan kita di akhirat nanti. Moga-moga Allah selamatkan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana zunubana wa li abaina wa li ummahatina. Allahumma astur uyubana wa uyubal muslimin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma shfi mardana wal mardal muslimin. Ya Allah, sembuhkanlah penyakit kami dan penyakit seluruh orang Islam ya Allah. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.